Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi, Razi, di channel Wong Jawa Official. Selamat hari Jumaat semua. Okey, harap semua sihat lah. Dan Alhamdulillah hari ini cuti ya. Untuk warga Selangor hari ini cuti lah. Sebab hari ini hari keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Okey. Jadi pernah tak anda bermasalah dengan sesuatu pokok? Masalah susah untuk mendapatkan anak pokok sesuatu pokok tersebut. Okey, sebagai contoh kita tanam pokok rambutan, pokok durian Belanda kan. Bila kita tanam daripada biji, lambatlah nak berbuah, lambat sangat nak berbuah. Lepas tu hasilnya pun memang lambatlah, tidak sebagus. Ataupun pernah tak anda bermasalah dengan tot pokok? Buat tot pokok tak menjadi. Dah buat macam-macam cara dah. Dah tiru kat YouTube lah, dah tanya-tanya orang pun dah suggest ini apa semua, tak menjadi tot. Okey. Jadi ada lagi satu cara yang paling mudah yang saya nak ajar hari ni, iaitu teknik stek pokok. Okey. Jadi stek pokok ni adalah dengan cara menanam pokok menggunakan keratan batang. Okey. Jadi teknik ini saya dah praktikkan pada beberapa jenis pokok lah. Antaranya adalah pokok limau. Pokok limau ni semua jenis limau boleh. Macam limau purut, limau nipis, limau kasturi, limau bali, limau mandarin, dan biasanya dia memang sesuai dengan teknik stek. Kemudian saya juga ada cuba dekat pokok durian Belanda, rambutan. Alhamdulillah semua menjadi. Okey. Jadi sebenarnya teknik stek ni kita buat bila kita nakkan sesuatu pokok tu dia berbuah dengan cepat. Lagi satu kelebihan teknik stek ni, pokok tersebut boleh ditanam di dalam pasu. Kerana teknik stek ini akarnya tiada akar tunjang. Akar tunjang tu tiada, jadi ianya sesuai ditanam dalam pasu. Okey, boleh berbuah dalam masa cepat lah. Mungkin dalam setahun dia mampu menghasilkan buah sebenarnya. Okey. Okey, jadi untuk hari ini pokok yang saya nak stek adalah pokok yang sebenarnya pokok ni agak rare sikit lah. Pokok ni ramai yang cari, ramai yang minta dengan saya. Kawan-kawan terdekat minta, ada setengah subscriber pun dia message saya personally lah, dekat Telegram ke kat WhatsApp. Dia minta benih anak pokok ni. Bagi sesiapa yang belum kenal, kalau nak tahu, ini adalah ulam tenggek burung. Tenggek burung ni memang sedap, ulam dia memang favourite lah. Jadi pokok ni yang bermasalahnya adalah dia ada bunga. Okey, dia ada bunga, tetapi dia tiada biji untuk kita semai. Okey, dia tiada biji untuk kita semai menjadi anak pokok. Kemudian saya sebelum ni ada buat tot air. Tot air kan macam kita guna air. Alhamdulillah menjadilah. Jadi adalah satu anak pokok tu. Tapi tot air ni pula kekurangan dia adalah lambat. Biasanya 2 bulan, 3 bulan baru kita boleh pindahkan yang ditot tu ke dalam polybag. Okey. Jadi salah satu cara yang saya buat adalah saya stek menggunakan keratan batang. Okey. Jadi mula-mula sekali, benda pertama sekali kita perlu cari batang yang sesuai lah untuk di stek. Batang yang sesuai untuk di stek adalah pertama sekali batang tersebut mestilah matang. Matang. Tidak boleh dahan yang terlalu muda. Mesti batang yang matang. Okey, macam mana nak tahu batang tersebut matang? Okey, jadi sekarang saya dah jumpa satu batang, satu cabang, satu dahan yang saya nak ambil untuk stek, iaitu yang ni lah. Saya nak ambil yang ni. Okey, sekejap saya pun zoom. Okey, saya akan ambil yang ni. Okey, sebab apa saya pilih yang ni? Sebab dia ni matang lah. Dia tiada pucuk-pucuk muda lah di batang tersebut. Pucuk-pucuk mudanya berada di hujung lah, di hujung-hujung batang begini. Okey, jadi agak-agak je lah, agak-agak matang. Okey, saya akan ambil, patahkan macam ni. Saya sebenarnya tak ada kata saya hilang mana tah. So saya ada gunting ni lah untuk heavy duty punya, gunting zinc. Saya akan gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so saya dah dapat lah. Ini adalah batang yang kita akan ambil untuk stek lah. Alright. Jadi kita akan ambil sikit je batang ni. Kita tak adalah guna keseluruhan batang. Kita akan potong lebih kurang 2 jengkal je. Okey, jom. So sekarang ni saya akan ambil daripada hujung sini lah. Okey. Nak tahu kat mana kita nak perlu potong, tengok ruas lah. Okey. Kalau perasan kat sini ada satu ruas. Okey. Kemudian sini ada ruas lagi. Kemudian ada ruas. Maksud ruas tu adalah di mana daun tumbuh lah, di mana daun tumbuh. Okey. Jadi kat sini ada daun yang tumbuh tapi saya dah potong tadi. Ni pun ada daun, saya dah buang. Okey, di sini ada daun. Okey. Jadi kita perlu potong di atas ruas sedikit daun sini lah. Di atas sedikit daun sini. Itu yang dipangkal.
itu yang dipangkal. Ini yang kita akan cucukkan ke dalam tanah. Kemudian yang belah atasnya mestilah selepas ruas ni. Okey, di sini. Jadi daun pucuk-pucuk baru dia akan muncul daripada tepi-tepi sini lah, daripada tepi-tepi ruas lama ni. Daripada atas-atas ni dia akan muncul pucuk yang baru. So saya akan potong dululah. Okey. Jadi kalau korang ada kata, seeloknya saya nasihatkan menggunakan kata lah. Jadi pisau macam gunting ni tidak apa sesuai. Tapi ini je yang saya ada. Boleh lah daripada tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang saya buang. Potong sini. Dan yang ini jangan tarik kita akan potong kat sini. Okey. Jadi nanti daun baru akan tumbuh daripada celah ni. Celah ni dia akan tumbuh pucuk lah, tunas yang baru lah kat sini Okey, dan yang ni saya akan potong dekat atas ruas daun ni. Di sini saya akan potong. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras Jadi teknik stek ni memang sesuai untuk pokok-pokok yang ada cambium keras lah. Mungkin korang ada masalah kan, macam yalah tanam pokok tapi lambat nak berbuah, ataupun tak pandai lah buat tok-tok ni kan, susah nak buat tok ni, payah. Ada orang tak pandai. Jadi lebih senang lah guna teknik stek ni. Okey. So saya akan dapat macam ni lah batang dia. Tapi ini adalah lebih kurang dalam saya punya jari lah. Jari saya ni panjang sikit ni sejengkal suku. Kalau kiraan pembaris kurang lebih dalam 15 cm ni 15 cm lah kalau pembaris. Dalam video memang nampak panjang, tapi sebenarnya 15 cm je ni lebih kurang. Okey. Right. Okey, kita dah dapat tadi ni. Saya akan kupas di pangkal ni adalah pangkal, kemudian ni adalah hujung lah, ni pucuk dia lah. Okey, jadi ambil dia punya panjang dia lebih kurang dalam berapa saya nak bajet dalam 2 inci okey kot. Okey, dalam 2 inci. So saya akan ambil lah, kurang lebih lah dalam 2 inci. Hanya benda ni boleh agak-agak je lah. So kita akan kupas macam tu lah. Okey, saya dah lah guna gunting je. Korang hati-hatilah kalau guna pisau tu. Sekejap saya fokus sekejap. Alright. Alamak, kamera ni buat hal coy. Okey. Okey, so saya akan kikis. Kita buang kulit dan kita tinggalkan cambium lah dalam tu. Buang kulit. Okey. Okey. Sekarang ni kita dah buang kulit lah. Jadi kulit ni tugas dia untuk menyalurkan makanan lah. Dia yang membawa makanan. Okey, jadi sekarang kita dah buang kulit macam ni kan. Ini belum selesai lagi Kita perlu kikis sampai dia kering. Ini sebenarnya basah-basah lagi ni. Kita kering sampai kayu dalam tu. Okey. Alright. Sampai kering. Jangan ada sisa-sisa kulit yang tertinggal. Nanti tak menjadi. Saya memang dah buat dah. Memang nak kena betul-betul kering lah. Okey. Okey, nampak. Alright, betul lah. Ini dah kering. Dapat macam ni. Okey, lepas tu dah jadi macam ni. Ini masih belum selesai. Dekat atas dia ni, kat atas ni kita kikis secara lembut, secara perlahan je. Jangan berat sangat, jangan heavy sangat. Kita cuma kikis macam tu saja. Okey. Alright. Rasanya semua nampak dengan jelas ya. Okey. 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 Okey, dah selesai. Okay, so saya ada botol di sini yang kita perlu cucuk. Kita perlu belah dua lah botol ni. Ambil tengah-tengah sini lah sebab kita akan gunakan botol ni untuk menanam stek tersebut. Okay guys, harap-harap boleh dengar lah sebab sekarang ni tengah hujan. Jadi ada bunyi hujan sikit, agak bising lah. Dia masih gerimis lah, belum lebat. Okay. Hati-hati guna pisau. Guna pisau, guna gunting. Gunting sampai habis. So kemudian saya akan belah macam ni lah. Saya akan potong sikit. Sama juga dengan yang atas ni. Saya akan potong 1, 2, 3 bahagian. Okay, jadi tujuan dia saya belah tadi tu sebab kita nak masukkan dia nanti. Kita nak masukkan dia macam ni lah. Kita nak masukkan dia sebab kita nak tutup. Okay, so kita akan dapat macam ni. So ambil kayu ni, kita ukur dia lepas tak. Okay, alhamdulillah, ngam-ngam lepas. Okay, lepas.
So step seterusnya kita perlu isi tanah di dalam yang belah bawah ni lah. Tanah yang paling sesuai untuk teknik stirk ni adalah peat moss lah, tanah yang lembap, peat moss. Okay? Tidak sesuai guna tanah merah ke, tak sesuai lah. Dia yang paling sesuai memang tanah peat moss, sebab peat moss ni sifat dia tanah yang menyimpan air dengan lama. Ni dia peat moss okay. Peat moss ni adalah tanah semayan lah. Orang yang selalu semai pokok tahulah. Peat moss ni boleh beli di kedai-kedai pertanian dengan harga dalam RM35 lah untuk satu guni 25 kilo. Dia memang bagus untuk semaian. Dia penuh dengan baja-baja lah. Jadi kita akan isi tanah ni sampai penuh. Isi tanah sampai penuh. Okey. Jadi selepas dah isi tanah sampai penuh, buat lubang lah tengah ni. Kita buat lubang, sebab lubang ni yang kita akan masukkan kita cucuk stek tadi lah. Okey, itu dia lubang. Dia nampak ya. Okey, so step seterusnya kita ambil keratan batang tadi. Okey, jadi seperti sama seperti tot pokok, kita memerlukan penggalak akar lah supaya dia boleh lebih cepat lah untuk mengeluarkan akar. Di sini saya ada penggalak akar. Ini adalah serbuk penggalak akar yang saya beli di Shopee. Harga sebotol ni dah RM8 je lah. Dia warna putih macam ni, agak berkapur. Ni adalah penggalak akar lah ya. Kalau nak tahu dia macam-macam warna. Ada yang warna hitam, terpulang lah, bergantung pada jenama. Kalau tak ada penggalak akar ni, boleh guna satu lagi inisiatif, iaitu bawang merah. Ni bawang merah. Okey, terpulang lah mana-mana nak guna. Kalau saya hari ni saya nak guna penggalak akar. Sebenarnya dua-dua ni boleh, tiada masalah. Jangan risau. Kalau tak ada penggalak akar, tak payah susah membazir duit nak beli. Bawang merah ada. Okey. Jadi saya akan gunakan penggalak akar. Okey. Jadi saya akan maksud dip ni adalah celup. Saya akan celup benda ni di dalam sehingga semuanya. Okey, tu dia. Nampak? Ini adalah fungsi penggalak akar lah, cara menggunakan penggalak akar. Okey. Banyak pula lalat. So selepas saya letak penggalak akar, saya akan masukkan di dalam ni. Okay, sebab tu kita buat lubang tadi. Kalau kita tak buat lubang, kita cucuk penggalak akar ataupun kalau guna bawang, dia akan tertinggal melekat dekat tanah. So bila kita tutup macam ni, dia akan stay lah. Okay. Selepas tu kita rapatkan lah tanah tu, kita ratakan dia. Senang. Okay, cuk. Tu dia. Okay, jadi selepas, nampak tak? Dah dapat macam ni. Mudah kan? So step seterusnya kita sembur dengan air lah. So, saya akan siram. Okay, macam tu lah. Kalau ada penyembuh lagi pun, sprayer saya time-time buat video ni lah, dia buat hal. Okay, sikit-sikit je. Okay, sekadar melembapkan sahaja ya. Okay, dah selesai. Jadi step yang seterusnya, ambil atas tutup tadi. Ni atas yang kita potong tadi, hanya perlu masukkanlah tutup sehingga tiada ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Payah pula dia ni. Okey, dah tutup. Atas ni jangan lupa tutup. Maksudnya biarkan dia kedap. Okey. Alhamdulillah, sudah pun selesai. Inilah dia cara teknik stirk pokok. Selepas tu hanya perlu disimpan di tempat yang redup. Redup, jangan kena panas matahari. Macam saya letak dekat tepi tu je. Ni ruang atas ni direct, bawah ni bumbung. Saya letak bawah bumbung ni. Saya hanya letak di sini. Okey. Ini adalah dua yang saya dah buat lebih awal. Ini usia dia dalam 2 minggu ini 2 minggu. Juga pokok yang sama. Iaitu tenggek burung. Ini usia dia 2 minggu. Okey. Jadi saya akan buka dan saya akan tunjuklah pada anda semua bagaimana selepas 2 minggu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Jeng 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 jeng. Alhamdulillah. Mungkin korang tak berapa nampak, saya belum zoom lagi. Sekejap saya zoom sikit. Tada, nampak tak? Itu dia. Inilah dia pucuk baru, tunas baru yang nak keluar. Atas tu
Nampak tak atas tu? Dia akan keluar dekat celah-celah macam tu. Dekat ruas daun tu dia akan keluar. Kat bawah tu pun ada tu. Nampak tu yang kecil tu, cenonet tu. Alhamdulillah. Okey, ini yang dah sedia lah. Ini yang dah sedia. Tapi ini belum boleh pindah polybag lagi lah. Nanti anda akan nampak akar-akar dia kat sini. Kalau dia dah sesuai, dia akan berakar lah. Dan bila daun dia dah membentuk, orang cakap true leaf, daun sebenar dia dah terbentuk, masa tu kita dah boleh pindah ke polybag. Duduk dalam polybag dalam sebulan. Selepas sebulan boleh pindah ke tanah semudah ABC. Okey, so saya akan tutup balik lah. Saya akan tutup balik sampai daun dia betul-betul dah jadi nantilah. Okey, so saya akan tutup dengan berhati-hati. Okey, saya kata okey. Jadi pokok teknik stek ni memang sesuai lah untuk kebanyakan pokok. Saya yang dah buat memang banyak lah. Saya ada buat pokok durian Belanda, pokok durian, tinggi burung, bunga kertas, bunga apa lagi, macam-macam jenis bunga raya, pokok tin. Okey, pokok tin saya tunjuk. Yang ni saya dah, ini dia pokok tin. Dia dah keluar daun. So saya buka lah, tutup atas dia. Itu dia akar dia, boleh nampak. Ini dia pokok tin. Ini dia pun pokok tin. Tapi yang ni belum keluar daun lagi. Tapi dah keluar putik bawah tu. Nampak tak? Ni dia. Mana lagi? Ni pun sama. Dah keluar dah putik. Ni pokok tin Yang ni ini bukan. Ni pokok strawberry. Nak buah strawberry. Ni buah strawberry. Okey. Ini pokok tin yang saya buat, yang saya dah pindah ke polybag. Tada. Ini daripada kaedah stek. Okey, dah banyak daun kan. Jadi macam nilah. Inilah dia teknik stek yang memudahkan anda semua yang tak tahu lagi cara-cara nak buat stek. Diharapkan info kali ini bermanfaat lah. So kalau info kali ini bermanfaat, jangan lupa share, jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, jangan lupa like, jangan lupa komen. Okey, kongsi ilmu ini dengan rakan-rakan anda, dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat pencinta tanaman yang lain. Teruskan menyokong Wong Jawa Official. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next video. Assalamualaikum.